Kita intro dulu. Bersilat tu tak salah, dik. Tapi masalahnya, tempat kau bersilat tu tempat orang. Dahlah tempat orang. Undang-undang dia ketat. Dahlah undang-undang dia ketat. Habis satu dunia viral. Aduh, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah kecoh dah satu dunia. Ada 3 orang anak beranak. 3 orang kot, saya pun tak pasal sangat. Anak beranak yang saya percaya datangnya dari Malaysia telah bersilat dekat perkarangan Masjid Nabawi. Tempat orang kata apa, dataran dia tu, dia orang bantai bersilat pula dekat situ. Siap pakai dengan tanjak, siap pakai dengan busana Melayu asli sebagainya. Memang Allahu Akbar. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Don't pray. Dan macam biasa, video-video macam tu confirm viral lah. Viral ke sini, viral ke sana dan di mana-mana sahaja tempat. Dan video itu telah mencetuskan perdebatan sama ada boleh ataupun tidak bersilat dekat perkarangan Masjid Nabi ataupun perkarangan masjid whatever lah. Dan dalam masa yang sama, yang paling penting, adakah tindakan mereka itu wajar? Tak kurang juga yang mengambil kesempatan untuk kutuk silat, kutuk orang Melayu dan macam-macam lagi. Kepala bapak mereka. Tapi tak apalah, video ini insyaAllah ringkas je. Kita akan cuba breakdown dan cuba untuk sampaikan pandangan berdasarkan kepada apa yang kita tahu. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak kenal siapakah anak beranak yang bersilat dekat Masjid Nabi tu. Tetapi yang paling penting, saya nak puji jugalah usaha dia untuk memartabatkan silat di mana sahaja tempat dia berada. Tetapi adakah tempat tersebut sesuai? Yang pertamanya, kita kena sembang pasal hukum tuan-tuan dan puan sekalian. Apakah hukum untuk bersilat dekat perkarangan masjid? Jawapannya lah, hukumnya harus, tak ada masalah. Sebab masjid ini ialah tempat untuk komuniti. Cuma orang Malaysia sajalah yang sekarang-sekarang ini beranggapan masjid ini mestilah semata-mata tempat untuk menunaikan solat ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan. Tak semestinya. Zaman Nabi, masjid ini siap dijadikan sebagai tempat latihan perang, tempat mesyuarat dan macam-macam lagi. Tetapi oleh kerana peredaran zaman dan juga pandangan orang itu, pandangan orang sini, maka masjid itu dah tinggal jadi tempat eksklusif untuk orang Islam solat dan sebagainya. Itu sahaja. Jadi untuk menjawab soalan, boleh ke tak silat dekat perkarangan masjid? Jawapannya tak ada masalah. Boleh. Bahkan ada je masjid-masjid dekat Malaysia ini yang mengadakan latihan silat untuk kanak-kanak ataupun dewasa dekat perkarangan masjid. Even kalau kau nak main futsal ke masjid pun boleh, tak ada masalah. Janji tutup aurat. Itu yang paling penting. Waktu solat masuk, kau bagi solat. Jangan kau main lagi. Tetapi adakah wajar? Ini yang paling penting tuan-tuan dan sekalian. Saya tak nak persoalkan apakah niat mereka bersilat. Itu belakang cerita. Niat mereka hanya mereka dan Allah saja tahu. Tetapi yang paling penting, adakah wajar untuk bersilat dekat Masjid Nabawi? Benda inilah yang menjadi perdebatan. Ada orang kata, oh tak apa, tak ada masalah, wajar, no problem. Sebab apa? Sebab masjid ini terbuka, boleh buat apa saja aktiviti. Tak ada dalil mengatakan tak boleh bersilat dekat masjid dan sebagainya. Macam saya terangkan tadi, ada yang kata tak wajar sebab benda ini akan mengundang malu dan macam-macam lagi. Bagi saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbuatan tersebut sebenarnya adalah tidak wajar. Tak wajar untuk mereka ini bersilat dekat perkarangan Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab bukan masalah bersilat dekat perkarangan masjid, tetapi lebih kepada uruf, iaitu budaya masyarakat setempat dan juga undang-undang negara Arab Saudi itu sendiri, undang-undang Masjid Nabawi itu sendiri. Kita ini Malaysia. Silat memang budaya kita, memang seni mempertahankan diri, warisan turun-temurun daripada nenek moyang kita. Jadi kita dah biasa dengan silat. Kalau kita tengok orang bersilat dekat masjid pun, kita tak ada masalah sebab kita dah biasa. Tetapi orang-orang Arab Saudi ini, mereka tak biasa tengok orang bersilat dekat perkarangan Masjid Nabi. Mereka akan beranggapan benda itu, apa benda yang kau buat sebenarnya ni kan? Ini apa benda Anyat? Dan mungkin mereka akan beranggapan benda itu mencemarkan kota Nabi, Masjid Nabi yang mulia. Dalam masa yang sama juga, kita kena tengok juga undang-undang Masjid Nabawi itu sendiri dan juga undang-undang Saudi. Macam mana kita tahu? Undang-undang Masjid Nabawi ini sangat-sangat ketat. Even kalau kau nak lepak lama sangat pun, contohnya kan, kau nak tidur dekat luar waktu ke apa-apa ke, kau boleh kena kejut dengan guard. Sebab apa? Sebab kau tidur kat sini tak boleh sebenarnya, kau kena pergi tempat lain. Itu tidur bang. Apatah lagi nak bersilat. Makan pun boleh makan, tak masalah. Tapi kadang-kadang kalau tengok guard lah, kalau guard tu okey, kalau guard tu okey, dia halau je kau keluar. Jadinya undang-undang Masjid Nabawi ini sangat-sangat ketat. Sebab jutaan orang datang ke Masjid Nabawi ini saban hari. Bukan saban tahun tau, saban hari. Jadi mereka kena memastikan yang Masjid Nabawi ini benar-benar lancar untuk kegunaan semua orang. Sebab itulah sekarang ini difahamkan, kalau kita hendak melawat Madinah Al-Munawwarah, maksimum 6 hari sahaja. Untuk masuk ke dalam Raudah ikut aplikasi nusuk, dah tahun sekali
sekali saja boleh. Dulu 3 bulan sekali boleh, sekarang setahun sekali je boleh. Jadi perbuatan bersilat dekat perkarangan Masjid Nabawi itu pastinya akan mengundang perasaan kurang senang pihak berkuasa Arab Saudi dan juga pihak berkuasa Masjid Nabawi itu sendiri. Silap-silap kerana tindakan mereka ini akan menyebabkan pihak berkuasa mengetatkan lagi larangan-larangan tertentu terhadap apa yang boleh, apa yang tak boleh dibuat dekat Masjid Nabawi, dan benda ini pastinya akan menyusahkan jemaah-jemaah pada masa akan datang. Sakitnya perasaan aku ni. Kita ambil contoh mudah lah tuan-tuan sekalian. Dulu sekitar Masjid Nabawi ini ada rumah Umar, ada rumah Abu Bakar. Semuanya ada sebenarnya. Kita boleh lawat sebenarnya, tahu tak, rumah-rumah dia ni. Tetapi kerana ada beberapa pihak daripada Nusantara ke, daripada mana-mana ke contohnya, yang pergi buat rumah tu macam tempat keramat, tempat yang penuh dengan magic dan sebagainya, nak berdoa keramat dekat situ whatever, maka pihak berkuasa Arab Saudi telah menutup rumah Umar, rumah Abu Bakar, Masjid Ali, macam-macam lagi. Mereka tutup sebab nak mengelakkan perbuatan-perbuatan keramat ini, perbuatan khurafat ini. Nampak tak? Implikasi orang dulu buat, orang sekarang kena. Macam saya pergi ke Madinah itu, tak dapat tengok rumah Umar sebab Arab Saudi dah seal habis. Cuma kita tahu lokasi kat mana, tapi tak ada bangunannya. Jadi macam itulah kita takut. Perbuatan bersilat dekat Masjid Nabawi ini mungkin akan mengundang implikasi yang tak cantik pada masa akan datang. Tetapi apa-apa pun, sekali lagi saya nak puji kepada anak beranak tersebut kerana masih lagi mengekalkan jati diri kemelayuan, tidak kiralah di mana saja mereka berada, dan berusaha untuk mempopularkan silat dekat mata dunia. Itu mungkinlah, tetapi tidak wajar sebenarnya untuk mereka buat demikian dekat tempat orang, terutamanya yang ada undang-undang yang sangat-sangat ketat seperti perkarangan Masjid Nabawi yang sangat-sangat mulia. Tapi apa-apa pun, yang paling penting kita jangan kecam sangatlah. Kita just beritahu baik-baik apa yang boleh, apa tak boleh, dan kita just berhentilah berdebat pasal ini. Banyak lagi masalah-masalah negara yang patut kita debatkan, yang patut kita kisahkan. Kita ada banyak lagi barangan yang bakal naik harga, kita akan banyak lagi subsidi yang bakal ditarik, kita ada banyak lagi perkara yang akan menyesakkan rakyat, menyesakkan orang-orang Melayu khususnya dalam masa-masa yang mendatang ini. Baik kita fokus ke situ, dan kita jangan terabab, dan kita jangan terbawa-bawa membincangkan perkara-perkara yang boleh katakan boleh tengok sekali lalu sajalah. Tetapi itulah, setengah-setengah orang dia suka menunggang benda-benda macam ni bagi melarikan isu. Dan untuk orang-orang yang jenis suka dari isu ini, saya cakap terus terang, ini soalan saya untuk anda. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?